السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Pada kali ini saya akan bawa kepada tuan-tuan satu surah yang baru. Selepas kita menamatkan bersama surah Yasin, tibalah kita untuk membaca surah Yusuf. Surah Yusuf merupakan salah satu daripada surah Makkiyah. Jumlah ayatnya sebanyak 111. Surah ini dinamakan demikian kerana dalamnya terdapat kisah Nabiullah Yusuf. Dalam kitab-kitab tafsir menyatakan bahawa golongan Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Yusuf, lalu Allah turunkan surah ni. Imam Hakim dan yang lain meriwayatkan daripada Sa'ad bin Waqqas mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakannya kepada mereka satu ketika. Mendengar perkara tersebut, mereka bertanya, kalaulah engkau dapat bawakan kepada kami kisah Yusuf, maka turunlah ayat nahnu naqussu alaika. Satu ketika baginda membacakan kepada mereka, kemudian mereka berkata, kalaulah engkau berkata kepada kami, maka Allah menurunkan ayat Allahu nazal ahsanal hadith. Ini pada surah Az-Zumar ayat 23. Jadi surah ini turunkan setelah terjadinya krisis yang sangat dahsyat kepada Nabi SAW dan golongan Quraisy di Mekah setelah Amul Huzun ataupun Amul Hazan, tahun kesedihan. Kerana pada tahun itu Nabi telah pun kehilangan isteri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan pakciknya Abu Talib yang merupakan penolong tegar buatnya. Diriwayatkan dalam Asbabun Nuzul, surah ni melibatkan surah ni bahawa sebahagian daripada golongan kafir di Mekah menemui golongan Yahudi untuk mencari apa-apa loophole, apa-apa kelemahan yang ada pada dakwah Nabi SAW untuk ditanyakan. Memandangkan golongan Yahudi ini dipandang sebagai terpelajar, berpendidikan. Maka golongan Yahudi berkata kepada puak kafir Mekah ni, tanyakan kepadanya, iaitu kepada Muhammad SAW, mengapa keluarga Yaqub berpindah dari Syam ke Mesir, dan tanyakan kepadanya tentang kisah Yusuf. Maka Allah SWT pun menurunkan surah ni. Walaupun surah Yusuf termasuk surah Makkiyah, tapi kalau kita perhatikan uslubnya, tenang, fleksibel, dipenuhi dengan kelembutan, kasih sayang, kehalusan, kelunakan, tak menampakkan bentuk ancaman dan peringatan sebagaimana karakter surah-surah Makkiyah. Di sini Imam Atta mengatakan bahawa tak ada seorang pun yang bersedih lalu dia membaca surah Yusuf, melainkan hatinya akan menjadi tenang. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalail daripada Ibn Abbas bahawa sekelompok kaum Yahudi datang bertemu Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah membaca surah Yusuf ini, maka mereka pun masuk Islam. Jadi inilah dia surah yang mempunyai 111 ayat. Surah Yusuf adalah satu-satunya nama dalam surah ini dan dia dikenali sejak zaman Nabi SAW. Sedemikian, ini juga kalau kita perhatikan seperti disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Dr. Ratib Nabulisi, ini merupakan kisah yang atwal qissah fil Quran. Wa kullu qissatin al-qisasil mutakarrira fil Quran ulijat fi kulli makanin min zawiyatin muayyanah wa li kulli makanin hadafun. Jadi kalau kita perhatikan cerita tentang Nabi-Nabi, sebagai contohnya Nabi Musa AS dibawakan oleh Allah dalam banyak surah daripada Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa AS dibawa dalam beberapa tempat daripada Al-Quran. Kisah Nabi Isa. Tetapi berbeza daripada surah Yusuf ini, seluruh kisah yang dikemukakan adalah berkisah tentang Nabi Yusuf AS. Jadi Yusuf putera kepada Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ibunya pula adalah Rahil, salah seorang daripada 3 isteri Nabi Yaqub AS. Ibunya meninggal ketika baginda Yusuf AS masih kecil, dan ketika itu dilahirkan adiknya bernama Benyamin dilahirkan, sehingga menyebabkan kasih sayang si ayah ni Yaqub AS tentulah tumpah kepada keduanya melebihi kasih sayang kepada abang-abangnya yang lain. Maka ini telah menimbulkan kecemburuan, rasa cemburu akhirnya membawa mereka kepada perbuatan menolak ataupun membuangnya ke dalam perigi buta itu, ke dalam perigi ataupun telaga itu. Kemudian baginda dipungut oleh kafilah orang Arab yang sedang perjalanan menuju ke Mesir. Pada masa itu yang berkuasa di Mesir, kata Al-Imam Tahir ibn Ashur, adalah dinasti yang digelar orang Mesir dengan nama Hyksos, iaitu para penggembala khinzir, penggembala babi. Ini sebelum pada zaman Fir'aun. Jadi seperti disebut oleh Tahir ibn Ashur bahawa kekuasaan Habibi yang digelari dengan nama dalam Al-Quran dipanggil dengan nama Al-Malik, bukannya Fir'aun. Maka Yusuf AS tiba dan dijual oleh kafilah yang menemuinya itu kepada penduduk Mesir
yang menurut perjanjian lama bernama Potifar, yang merupakan ketua kepada pengawal raja. Ini terjadi mungkin sekitar tahun 1720 sebelum Masihi. Jadi setelah perjalanan hidup yang berliku-liku, akhirnya Nabi Yusuf AS mendapat kedudukan tinggi, bahkan menjadi penguasa Mesir setelah berkahwin dengan puteri salah seorang pemuka agama di sana, ketua agama di sana, seorang agamawan di sana. Nabi Yusuf AS meninggal di Mesir sekitar 1635 sebelum Masihi. Dikatakan bahawa jasad baginda telah pun diawetkan sebagaimana kebiasaan orang Mesir pada masa itu. Dan ketika Bani Israel meninggalkan Mesir, mereka telah pun diminta oleh seorang wanita tua untuk membawa jasad ataupun mamia itu dibawa keluar dari tempat tersebut. Mungkin tempat itu memang Syakhim, seperti keterangan oleh Tahir ibn Ashur yang banyak membaca ni, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Utara Afrika dalam tafsir Tahrir Tanwir. Jadi surah Yusuf ni seperti yang telah saya nyatakan turun di Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Situasi pada masa itu serupa dengan situasi turunnya surah Yunus, iaitu sangat kritikal, khususnya setelah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang banyak di kalangan penduduk Mekah yang meragui pengalaman Nabi SAW, bahkan ada sebahagian kecil yang murtad. Maka dari sudut yang lain, jiwa Nabi SAW sedang diliputi kesedihan kerana isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat. Itu juga Abu Talib baru saja wafat. Maka situasi itu menyebabkan Allah SWT menurunkan surah ini untuk menguatkan Nabi SAW. Linuthabbita bihi fuadak, dan juga tasliatan kepada Nabi SAW. Dalam kisah ini kita dapat lihat pribadi kukuhnya yang hebat Nabi Yusuf AS dibawakan secara sempurna dalam bentuk berbagai bentuk kehidupan, komplit. Dibawakan kepada kita aneka ujian, cubaan yang menimpa baginda dan sikap baginda, dan Allah sentiasa sebut perkataan muhsinin. Perhatikan, nanti kita akan lihat dalam surah ni satu episod yang menggambar bagaimana cubaan yang menimpa baginda bermula daripada gangguan saudara-saudaranya, dicampak masuk ke dalam perigi buta itu. Seterusnya bagaimana baginda dibawa ke tempat yang jauh, rayuan seorang perempuan cantik, kaya dan berkedudukan. Bagaimana seorang pemuda yang tentunya memiliki perasaan sebagai seorang lelaki, ada perasaan tertentu dan ada rasa dari sudut tuntutan biologinya. Tapi bagaimana kisahnya berakhir dengan kejayaan setelah baginda istiqamah dan bersabar. Jadi sabar dan istiqamah itu merupakan kunci kepada kejayaan. Dan ini juga yang telah dipesankan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita perhatikan, surah ni, surah yang ke-53 ni diterima oleh Nabi SAW keseluruhan ayat-ayatnya sebelum baginda berhijrah. Ada pendapat mengatakan bahawa 3 ayat yang pertama turun setelah Nabi berhijrah, lalu diletakkan secara tauqifi di awal surah ni. Tujuan utama surah ni, kata Al-Imam Al-Biqai, adalah untuk membuktikan bahawa kitab suci Al-Quran benar-benar satu penjelasan berkaitan dengan satu yang membawa pada petunjuk berdasar pengetahuan dan kekuasaan Allah secara menyeluruh, baik terhadap yang nyata ataupun yang tersembunyi. Nah, jadi kisah surah ni merupakan yang paling tepat untuk menunjukkan tujuan yang dimaksud, itu kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Jadi surah ni merupakan surah yang unik, yang menguraikan satu kisah berkaitan peribadi yang sangat sempurna dalam banyak episodnya. Biasanya Al-Quran menguraikan kisah seseorang dalam satu surah yang berbicara tentang banyak persoalan, dan kisah itu pun hanya dikemukakan 1 atau 2 episod, tidak lengkap seperti mana dalam surah Yusuf ini. Ini salah satu sebab mengapa sebahagian para ulama memahami bahawa kisah surah ini yang ditunjukkan oleh ayat ketiganya, iaitu Ahsan al-Qasas, sebaik-baik kisah. Di samping kandungan yang demikian kaya dengan pengajaran, bimbingan, hikmah, kisah ni pula kaya dengan gambaran yang bersungguh-sungguh menggambarkan bagaimana gejolak hati seorang pemuda, rayuan wanita, kesabaran, kepedihan dan kasih sayang seorang ayah yang tidak pernah bernoktah. Jadi kisah ni kekuatannya seperti surah-surah Al-Quran yang lain. Dia mengundang imajinasi dalam diri, bahkan memberi berbagai bentuk gambaran tersirat tentang sejarah masa dahulu kala. Jadi kalau kita memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, jika kita perhatikan, ada pendapat, kalau kita perhatikan unsur-unsur yang dinyatakan mutlak adanya bagi satu kisah yang menarik, misalnya kisah kehadiran pemimpin wanita itu yang dibawa dalam kisah di sini. Jadi salah satu yang sangat menonjol dalam surah ni yang perlu kita ingat, kita faham bahawa Al-Quran punya pendekatan bila membawakan persoalan tentang wanita atau satu perkara yang berkaitan dengan seksual, maka ia dikemukakan dengan bahasa yang penuh adab, kesopanan. Ia tidak mengundang rangsangan dari sudut syahwat dan juga berahi, berbeza dengan kisah-kisah yang dikemukakan dalam catatan ataupun tulisan manusia pada hari ini. Jadi muslim-muslimat rahmati dan
dikasih sekalian, berkata Dr. Latif Nabulsi dalam tafsirnya berkaitan surah Yusuf ini adalah seorang Nabi yang disebut oleh Rasulullah SAW seperti hadis riwayat Bukhari daripada Ibn Umar, Al-Karim, Ibnul Karim. Ketika Nabi ditanya, siapakah Al-Karim wahai Rasulullah? Siapa yang pemurah wahai Rasulullah? Maka jawapan Rasulullah, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi bila Nabi ditanya tentang siapakah yang memiliki sifat pemurah itu wahai Rasulullah, jawapan Rasulullah SAW, itulah dia, pemurah, yang sangat pemurah, bin anak kepada yang sangat pemurah, anak kepada yang sangat pemurah, yang sangat mulia, anak kepada seorang yang sangat dermawan. Ni Karim ni boleh kita terjemahkan dengan berbagai-bagai perkataan lah. Mungkin merujuk kepada kepemurahan, mungkin sebab merujuk kepada kedermawanan, mungkin merujuk kepada kemuliaan. Maka Nabi telah pun menyifatkan bahawa Yusuf alaihissalam ini, Nabi mengatakannya sebagai Karim, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapa yang lebih pemurah, lebih mulia daripada nasab yang ada itu? Kerana Yusuf ini maksudkan Yusuf bin Yaqub, ayahnya Nabi, bin Ishaq, datuknya Nabi, bin Ibrahim, moyangnya juga Nabi. Maka inilah dia seorang manusia yang sangat mulia. Walaupun abang-abangnya cuba untuk melakukan satu tipu daya yang bawanya sehingga dicampak ke dalam dasar perigi buta, tetapi, dan kalau kita perhatikan kat situ, walaupun peluang untuk hidup mungkin 1% saja, dan possibility untuk beliau mati dalam perigi yang dalam itu 99%. Tetapi bila dia menjadi Aziz Misr, menjadi pemimpin negara Mesir dengan jawatannya, wa khada'u lahu, orang semua tunduk patuh kepadanya, wa kharu lahu sujada, semuanya menghormati, memuliakan beliau. Tetapi apa yang dikata kepada adik-adiknya, adik-beradiknya, abang-abangnya yang terlibat untuk menganiayanya itu, pergilah, semuanya dimaafkan. Seperti juga Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah berkata, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua. Aku berkata, sebenarnya dikatakan Yusuf kepada abang-abangnya, la tathriba alaikum al-yawm, tak ada apa-apa hukuman untuk kamu semua, walaupun kamu pernah menjerumuskan aku ke dalam pergi buta dan hampir-hampir membunuh aku di situ. Allahu Akbar. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi Yusuf yang berupa sangat tampan dan sangat dicintai oleh ayahnya itu, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, Fa'iza Nabi Yusuf idha huwa qad u'tiya syatrul hasan. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim memukakan riwayat ketika Nabi menceritakan perjalanan Nabi bertemu dengan Yusuf AS. Maka Nabi telah menyatakan bahawa Yusuf ini, kamu tahu tak, dia telah diberi separuh, setengah daripada kecantikan. Mana kecantikan alam ini, kalau dinilai pada kadar 100%, maka 50% sudah diberikan Allah SWT kepada Yusuf AS. Yusuf yang berupa sangat tampan, sangat dicintai oleh ayahnya, itu yang menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan bersekongkol melakukan konspirasi untuk membunuhnya. Ketika Yusuf berumur sekitar 12 ataupun 17 tahun, pendapat yang kuat menunjukkan bahawa baginda berusia 12 tahun, bermimpi melihat 11 bulan, 11 bintang, matahari dan bulan sujud padanya. Kemudian bila dia menceritakan mimpinya kepada ayah, maka ayah telah minta kepadanya supaya jangan menceritakan kepada sesiapa. Di sini sebagai satu ulasan untuk perkara-perkara bersifat nikmat. Kadang-kadang ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Tunaikanlah hajat kamu dalam perkara-perkara tertentu yang berupa nikmat, jangan sampai diketahui oleh orang tertentu. Ada kalanya kamu kena merahsiakan perkara-perkara kebaikan itu, seperti kata Imam Masyuti dalam Al-Iqlil, kerana ia akan mengundang kepada fitnah, mengundang kepada satu rasa hasad oleh mereka yang mempunyai perasaan buruk terhadapmu. Wallahu alam. Sebagai satu mukadimah, mudah-mudahan kita dapat meneroka Yusuf dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.